ونصلي ونسلم على حبيب الكريم سيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hormati pengacara majlis, hormati mengurusi surau Al-Mizan, seluruh ahli kuasa, tuan-tuan imam, pegawai surau, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin dan hadirat sekalian. Alhamdulillah. Baik. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah dan taufik si Allah. Kita dapat sama-sama pada malam ni, malam 21 kan? Mustahil tak malam ni Lailatul Qadar dah. Tak mustahil malam Lailatul Qadar. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kalau tak malam ni pun malam-malam yang kita lalui dalam 10 akhir ni kita akan berjumpa dengan Lailatul Qadar. Amin ya Allah, amin. Betul, kadang rezeki Allah bagi. Allah akan kurniakan Lailatul Qadar ni kepada siapa-siapa yang Allah pilih. Mudah-mudahan kita termasuk daripada kalangan orang yang terpilih. Tapi nak dapat satu yang istimewa, dia kena mujahadah, kena fight, kena lawan. Bukan duk kira, duk layan kita punya malas tu, duk layan kita punya tak larat, duk layan kita punya penat tu. Salih Allah Sayyidina Muhammad. Lepas tu kita nak satu yang hebat, tapi kita tak sungguh untuk mendapatkannya. Maka salih Allah Sayyidina Muhammad takut kita tak termasuk daripada orang yang terpilih untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Di antara perkara yang kita kena perbanyakkan dan kita kena bersungguh di antara 10 daripada Ramadan, bahkan bulan Ramadan itu sendiri, yang ada kaitannya dengan Al-Quran. Nabi SAW, Allah sebut dalam Quran, Syahrul Ramadana Alladzina unzila fihil Quran. Al-Quran ni apa saja yang ada kaitan dengan dia akan jadi mulia. Pada Allah SWT, kita umat Nabi Muhammad SAW mulia, umat terbaik daripada kalangan umat pasal Al-Quran. Kita ada satu nama dia Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kita ni merupakan umat yang terbaik yang Allah keluarkan daripada kalangan manusia. Sebabnya Allah bagi kat kita Al-Quran. Kertas yang kosong, tak ada apa, tisu tuan bawa letak kat tandas, tak ada apa. Dah ambil tisu tu, tulis Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama sekali dalam Al-Quran, ayat Bismillahirrahmanirrahim. Dan Sayyid Muhammad tulis kat tisu tu. Siapa berani pitak tisu dekat bawah, kat lantai, angkat letak di atas tinggi. Pasal apa? Mulia dia. Pasal ada satu ayat daripada Al-Quran, Sayyid Allah Muhammad. Yang berikutnya tuan-tuan sekalian, Sayyid Allah Muhammad, bulan. Tak ada mulia, tak ada bulan yang Allah sebut dalam Al-Quran, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, melainkan bulan Ramadan. Bulan tu, sallallahu alaihi Muhammad, dimuliakan sebab dalam bulan tersebut turun Al-Quran. Satu malam yang Allah sebut hebatnya satu malam ni, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Pasal apa? Pasal pada malam tersebut turunnya Al-Quran. Satu malam jadi berkat seluruh malam tersebut. Pasal apa? Pasal malam itu turunnya Al-Quran. Pada Allah Sayyidina Muhammad, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Surah apa? Ad-Dukhan. Sungguhnya pada malam itu diturunkan Al-Quran. Pada malam bila? Malam yang barakah. Jadi apa saja kaitannya dengan Quran, dia akan jadi mulia. Kita jadi mulia tak dengan Quran? Kita ni, kalau kita ambil Quran letak kat kita jadi mulia tak? Mulia. Tuan-tuan tergagak-gagak baca Quran, duk baca Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi, orang duk tegak ni, Tabarakalladzi biyadi. Duk mengaji Quran, umur dah 43 tahun, baru duk belajar Quran. Orang kata lekeh lah. Apa umur 40 tahun dah baru duk belajar Quran? Lekeh lah. Lekeh lah. Tapi Nabi kata apa?
khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Yang paling hebat daripada kalangan kamu, yang paling mulia daripada kalangan kamu, ialah orang yang belajar Quran dan orang yang mengajar Quran. Hebat tak Quran ni? Hebat. Kita semua ada Quran dengan kita. Ada tak? Ada, banyak dengan sikit je. Tu imam baca sedap tadi, dia hafal Quran. Hebat tak? Hebatlah Ustaz Alazim Muhammad. Kan? Hebatlah dia hafal Quran. 30 juzuk dalam dada dia. Kita 30 juzuk atas dada lah handphone. Nak poket ni? Tak ada dah 30 juzuk. Rupa action nak mampu subhanallah. Tapi paling tidak ada surah-surah tertentu, walaupun sedikit, ada dalam dada kita. Betul tak ni? Ada dalam dada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Malam-malam baca nak tidur, paling tidak ada 30 ayat nama surah Al-Mulk. Ada tak? Alhamdulillah. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Surah Al-Waqi'ah. Berapa ayat? Tak tahu pula dia keren. 90 ayat. Ada 90 ayat dalam dada kita ni. Tengok ni Ustaz Muhammad. Tuan-tuan, paling tidak ada 10 ayat. Kuliah kulhuwallah. Kuliah kulhuwallah. Tu ayat tu kuliah kulhuwallah. Tapi malangnya tuan-tuan, setakat tu aja ayatnya gitu. Setakat tu je. Tuan-tuan tak cemburu ke dekat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salafus soleh yang Quran dengan depa ni maksimum. Tuan-tuan tengok salli ala sayyidina Muhammad di kalangan salafus soleh. Ibrahim An-Nakhai rahimahullah taala meriwayatkan bahawa Al-Aswad mengkhatamkan bacaan Al-Quran dalam bulan Ramadan setiap 2 malam sekali. Khatam 2 malam sekali, 2 malam sekali. Maksudnya 1 malam 15 juzuk baca. 1 malam 15 juzuk. Kita 1 malam berapa juzuk? 15 ayat. Tak 15 baris. 15 baris tu muka. Tu pun okey dah Ustaz. Tu puasa-puasa macam duduk surga sebelah. Adalah Qatadah rahimahullah ta'ala mengkhatamkan Al-Quran pada setiap 7 hari sekali. Qatadah ketika masuk Ramadan, dia khatam Quran setiap 3 hari sekali. Masuk sehari 10 juzuk. Bila masuk 10 akhir Ramadan, dia akan khatam sehari sekali setiap hari. Siapa? Qatadah. Mujahid rahimahullah ta'ala, ulama mufassir, selalu kita sebut namanya di ulama nama Mujahid sebut, dia mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan sebanyak sekali pada setiap malam. Rabai bin Sulaiman rahimahullah ta'ala menyebutkan bahawa Al-Imam Syafi'i mengkhatam Quran sebanyak 60 kali pada bulan Ramadan di luar solatnya. Ni tak kira yang baca dalam sembahyang. Di luar sembahyang ni 60 kali. Sehari khatam 2 kali. Imam kita Imam Syafi'i. Imam Malik rahimahullah ta'ala bila masuk saja bulan Ramadan, dia meninggalkan bacaan hadis dan beralih kepada Al-Quran. Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala bila masuk bulan Ramadan mengatakan bahawa bulan ini adalah bulan tilawatul Quran dan memberi orang makan. Tuan-tuan semua Allah jemaat. Tuan-tuan, sebenarnya Quran ni ada hak-hak kita dengan Al-Quran ada. Ada sebenarnya Allah jemaat 7 hak Quran dengan kita. Tuan-tuan tolong catat satu demi satu. InsyaAllah kalau sempat kita habiskan sebenarnya Allah Muhammad 7 hak Al-Quran dengan kita. Boleh? Berapa minit begini? InsyaAllah kita berhenti dalam pukul 12.30 lagi. Lebih kurang juga. Saya nak main. Baru start 10 minit, cantik lah. Lagi dia main menyakak lagi, boleh tahu lah. Morek mana, apa ke mana lagi. Baik, tuan-tuan salli ala Sayyidina Muhammad. Al-Quran ada hak yang kita kena laksanakan terhadap Al-Quran. Nombor 1,
Dia panggil at-tasdiq. At-tasdiq ni maksud percaya. Quran kita kena percaya. Wajib beriman dengan Al-Quran sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dan dia merupakan salah satu rukun daripada iman sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sebab tu kalau sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kalau kita percaya dengan Quran sallallahu alaihi wasallam Muhammad, baca tu dia masuk mai sampai dalam hati benda yang kita percaya. Tuan-tuan, benda tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan baca rasa guna. Kenapa? Tidak. Tapi dahsyatnya tuan-tuan sekalian, dengan emosi kita ni, kita boleh baca novel yang di luar dia, kulit paling belakang sekali dia beritahu dekat kita, cerita ini adalah rekaan semata-mata, tidak ada kena-mengena dengan yang hidup atau yang mati. Tapi menangis baca novel dalam bilik. Mak dia kata apa? Awak cik, pasal apa nangis ni? Sedih mak ni. Pasal apa? Siapa buat hang? Tak ada siapa lah ni baca novel ni, ayat-ayat cinta. Mak dia kata apa? Hang ni mengarut apa baca novel ni? Tengok kat belakang dia apa? Cerita ni rekaan semata-mata. Kita burung dia menangis. Pasal apa? Mak baca tengok tak cik? Mak dia baca. Mak dia pun menangis juga. Tahu pasal apa kita boleh menangis? Pasal kita feel, rasa. Ini maksud. Walaupun kita tahu dalam buku Quran cerita betul. Cerita betul. Tak ada satu pun Quran yang tak betul. Awal-awal buka Quran, alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allah bagi tahu awal sebelum kita buka baca semua dalam tu cerita macam-macam. Quran la raiba fihi, tak ada keraguan sikit pun. Sebab tu kalau kita baca sejarah tentang para sahabat Nabi SAW dan orang-orang yang hebat dengan Al-Quran ini, subhanallah, betapa mereka sungguh-sungguh. Allah sebut dalam surah Muhammad, wa yakhiruna lil azhani yabquna wa yaziduhum khushu'a, dan mereka menyungkurkan wajah mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Surah Isra ayat 109. Imam Al-Zamarkhashi dalam kitabnya dan tafsirnya Salat Al-Kasyaf, dia menyebutkan bahawa subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Al-Quran itu patut jadi makin lembut hati dia dan basah mata dia. Bila baca Quran, lagi baca Quran hati makin lembut. Bila hati makin lembut, mata, ayat mata makin mudah keluar. Orang yang baca Quran dapat buat hati semakin lembut dan buat dia mudah menangis. Bila dia mampu untuk menangis waktu dia baca Quran, waktu itu menunjukkan bahawa roh dia sudah masuk dalam hati dia, meresap dalam hati dia. Dan tengok macam mana Sayyidina Umar Al-Khattab bila sembahyang subuh berjemaah, dia baca surah Yusuf, dia menangis sampai mengalir air mata dia sampai ke janggut-janggut dia. Satu riwayat waktu dia sedang sembahyang Isyak, dia ulang-ulang bacaan yang dia baca. Ada dalam riwayat cerita dia menangis sampai dengar pada saf paling belakang sekali ni. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang kita duk selalu sebut garang Sayyidina Umar. Yang main-main Sayyidina Umar memang badan dia besar sampai ke tahap kalau dia naik kuda tu kaki dia jejak tanah. Dia punya size tu. Siapa berani dengan Sayyidina Umar? Waktu naik hijrah, semua orang senyap-senyap keluar, dia pi dekat Kaabah, dia kata apa? Ni, dia kata, dia bang kata lah. Oi. Saya sebut oi tak jadi Ustaz lah Khairi sebut jadi ya. Oi. Ni, aku nak pi hijrah ikut Nabi. Siapa berani halang? Nah. Kok dia nak isteri dia jadi janda, anak dia jadi anak yatim. Itu apa tak boleh kata apa nya. Question Umar. Siapa kacau Nabi SAW ni? Rasulullah bagi saya penggal kepala dia. Oh, itu ya, Umar. Kena ala semua dan. Tapi baca Quran dan kita bukan tahu mana pun sembang bukan main. Kalau makan kat kedai lagi tepuk meja macam tu, balik rumah tu dia kat rumah ni kat kedai ni hoi orang je. Hoi ni. Balik rumah bini dia hoi dia. Hoi. Tunduk apa. Misal macam itu orang je kucing.
Itu pun subhanallah. Pernah menangis baca Quran. Pernah menangis baca Quran. Ataupun tuan pernah menangis dengar orang baca Quran. Pernah? Waktu mana? Kat Mekah. Tu imam tu menangis. Tak tahulah dia mayang subuh. Tu imam tu baca Melayu. Tu menangis. Dia menangis. Kita pun menangis sekali. Lepas tu orang tanya, "Hang menangis pasal apa?" Tak tahu. Tu imam menangis. Saya menangis pasal tu imam menangis. Tu jawapan dia. Dia pun tak tahu siapa dia menangis. Subhanallah, tuan-tuan saudara selamat. Mereka menangis sebab mereka percaya apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kisah Abu Saleh, Abu Raja ada cerita tentang Ibnu Abbas. Dia kata, aku melihat Ibnu Abbas dan di bawah matanya seperti ada bekas aliran air mata. Punya berbekas ni, punya menangis ni sampai nampak bekas nangis ni. Subhanallah. Ibnu Abbas. Abu Saleh berkata, penduduk Yaman datang kepada Abu Bakar As-Siddiq sedang membaca Al-Quran. Sayyidina Abu Bakar sedang baca Quran, sedang menangis. Lalu dia berkata, beginilah kami ni pesen macam ni lah. Kalau baca Quran mesti jangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hisham mengisahkan tentang Muhammad bin Sirin. Barangkali aku mendengar tangisan Muhammad bin Sirin di malam hari ketika solat. Duk sembahyang tu dengar dia nangis. Allah. Pasal apa tuan jadi macam tu? Salli ala sayyidina Muhammad. Pasal rasa benda betul yang dia baca. Allahumma salli ala sayyidina. Sampai ke tahap ada yang pingsan, bahkan ada yang mati waktu baca Quran sebab ketakutan dengan kisah yang ada dalam Quran. Sallallahu alaihi wasallam. Dinukilkan dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran. Imam Nawawi rahimahullah kisahkan, kami meriwayatkan daripada Bahz bin Hakim bahawa Zurarah bin Awfa, seorang tabi'in, sedang mengimamkan solat subuh. Lalu dia membaca sampai surah fa idza nuqra fin naqur. Apabila sangkakala ditiup. Sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika yauma idzin yaumun asir, maka itulah hari yang serba sulit. Surah Mudassir ayat 8 hingga 9. Tengah dia duduk baca tu, tiba-tiba dia jatuh jatuh. Sallallahu alaihi wasallam tersungkur hingga hilang nyawa ni. Kenapa? Baca tentang sangkakala. Takut sangat ni sampai heart failure. Ketakutan melampau sampai jantung failure pun. Jantung meninggal. Kata sallallahu alaihi wasallam Muhammad, aku termasuk daripada orang yang mengangkat dan mengusung dia. Ahmad bin Abu Hawari sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia cerita Abul Qasim Al-Junaid ketika dibacakan Al-Quran dekatnya, dia menangis lalu dia pingsan. Dengar orang baca Quran nangis. Allah. Hebat tak? Kita mampu je dengar kisah-kisah tabi'in, salafus salih ni mampu dengar. Para sahabat kita tak sampai tahap ni. Tak sampai. Kita murah. Bukanlah rasa dengan Quran sendiri pun kita jauh. Bukan cerita orang saya pun suka kan. Saya tu susah dalam Quran. Handphone melekat kat tangan tu, sampai lekat cok jari kat handphone. Lekat cok jari. Apa dia tak lekat lah cok jari tu. Tapi lekat cok jari tu. Saya semua. Lepas tu seorang ulama dia tanya, macam mana agak orang dulu dengan Quran? Dia jawab apa? Orang dulu dengan Quran macam orang lani dengan handphone. Saya pernah melalui zaman yang tak ada handphone. Dan waktu tu saya pernah duduk pada satu tempat di negara Arab. Saya biasa tengok orang duduk kat bus stand pegang Quran biasa. Bukan seorang tu lah. Jadi tabiat. Dia dalam poket dia Quran kecil, buka Quran. Tapi tak ada yang buat lah.
Sebab Quran, handphone menggantikan Al-Quran. Saya okey je, saya selalu sebut bacalah handphone, bacalah Quran di handphone, baca daripada tak baca langsung, baca. Tidak. Daripada kalau nak tunggu tu, duduk buka tak mushaf tu, tak rehat apa semua, pakai tak baca terus lah kita ni. Setuju tak dengan saya ni? Kan? Bacalah Quran kat handphone pun, tapi terganggu tak bila kita baca Quran kat handphone? Terganggu, buka asatnya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Keluar main notification. WhatsApp, bini panggil balik sebab tu. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Instagram masuk pula. Bagus patah 2 ayat, buka tengok, tengok yang tu. Dah tinggal tu. Yang kedua, hak kita dengan Al-Quran ialah al-istima'. Al-istima' maksud mendengar. Sallallahu alaihi Muhammad. Dengar dengan teliti, dengar dengan baik, dengar dengan fokus. Bila Quran dibacakan dengan kita, maka kita patut buat apa? Kita patut dengar. Allah sebut dalam Quran, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Tengok Allah perintah kita bila kita dengar Al-Quran buat apa? Allah kata apa? Wa idza quri'al Quran, bila dibacakan Al-Quran, maka buat apa? Fastami'u lahu, dengar. Kemudian buat apa? Wa ansitu, dengar dia. Kita orang baca Quran buat apa? Sembang. Macam mana nak dapat roh Quran ni? Macam dapat zul Quran ni? Quran kita tak berada. Bukan setakat tu tuan-tuan oi. Duduk dalam kereta, dengar. Sebentar lagi akan berkumandangnya azan bagi kawasan dan kawasan sekitarnya. Sebelum itu, mari kita sama-sama mendengarkan bacaan Quran yang akan disampaikan oleh ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tukar channel tu boleh. Tukar channel tu boleh tak? Itulah kita. Sorang-sorang kita tak tahu apa kita buat tuan. Ni benda kita dah buat. Quran sendiri tak mau baca, dengar pun tak mau. Kita ni dengan Quran ni. Alih-alih apa tu nak? Alih-alih bagi ayam dengar Quran. Tahu saya buat dalam Quran di dalam pasal 37 Quran dia ayam dengar begitu. Ayam Allah tak suruh pun dengar Quran. Allah suruh kita dengar Quran. Dengar. Ada semua. Quran ni tuan-tuan dia buat kita ni bagi apa tau? Bagi tenang. Dengar Quran hati kita. Adalah rasanya. Allahu Rabbi. Waktu bila dijumpa Saudara Syekh Muhammad, seorang pergi jumpa dengan Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu, kata, "Wahai Abdullah, saya ni gelisah, hati saya tak seronok, tak syok. Gelisah saja. Saya nak kena buat apa? Macam mana nak buat nak bagi hilang gelisah? Kamu pi 3 tempat ni, gelisah kamu akan hilang. Nombor 1, kamu pi majlis Al-Quran. Sama ada kamu baca Quran ataupun kamu dengar Quran, maka hati kamu akan jadi tenang. Nombor 2, kamu duduk dalam majlis ilmu, maka hati kamu akan jadi tenang. Macam kita duduk ni, tuan-tuan rasa tenang tak? Tenang? Tenanglah, baru 10 minit. Cuma 3 jam. Yang ketiga, ambil masa bersendirian dengan Allah. Ambil waktu duduk sorang-sorang, dua perasaan. Nanti kamu akan jadi tenang. Tapi persoalan dia pasal apa? Kita tak tenang dengan Quran. Itu kita tak tenang. Kita rasa sebab kita tak faham. Tak faham. Bukan pasal tak syok. Pernah tahu tak? Tak ada apa-apa lirik, susunan ayat, perkataan, pantun ke, syair ke yang mampu disusun oleh manusia yang boleh challenge Al-Quran. Tidak. Mana ada? Tapi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dulu bagi alasan. Pasal apa tak syok sangat? Pasal apa tak syok dengan Al-Quran?
Tak faham pun. Masih kita tak faham. Ish, ada saja lagu-lagu yang kita tak faham, yang kita syok je dengar. Ya nah, tere mangki gangga or tere mangki jamuna rada bol sanggam. Itu lagu zaman dulu Bobby. Lagu Hindustan tak faham sepatah pun. Layan. Dengar lagu kus-kus hati dia pun menangis. Apa tak faham. Dia nak rasa banyak lagu yang kita tak, lagu Korea anak-anak kita tu tak faham sepatah pun. Layan. Tak apa. Kalau tuan-tuan, kalau kita bagi alasan kita tak faham Al-Quran dengan bahasa dia yang menyebabkan kita tak boleh nak rasa, banyak lagi lagu-lagu yang lain yang kita tak faham pun kita boleh rasa. Betul tak ni? Sebab bukan rasa tu. Bukan sebab rasa. Bukan sebab tak faham. Dah, tu bukan alasan. Saya faham. Hati tadi. Hati kita kotor. Ini tak sungguh pun nak. Tak tahu kan. Kita guna. Duk cerita tu bukan satu orang. Cerita kita. Tu orang tu lah tu. Orang tu tak. Bukan orang tu. Kita. Allah selesai. Seorang sahabat dia nama dia Uqbah. Dia ni salah seorang daripada penulis Al-Quran. Dia menulis Al-Quran, mushaf. Uqbah bin Amir nama dia. Dia pernah pesan dengan 3 buah nasihat yang sangat berharga untuk keluarga dia. Yang pertama, berhati-hati dalam menerima hadis, harus daripada orang yang terpercaya. Yang kedua pesannya, jangan berhutang walaupun hanya untuk mengenakan selai kain. Nombor 3, jangan melalaikan Al-Quran. Yang ketiga, hak kita dengan Al-Quran ialah Al-Qira'ah, baca. Baca Al-Quran. Yang ni yang paling penting dan paling ramai orang buat, terutama dalam bulan Ramadan. Memang Al-Quran ni punya hak untuk kita baca. Bukan sekadar kita jadikan dia sebagai perhiasan dekat rak-rak kat rumah kita. Kena baca. Salli ala Muhammad, baca Al-Quran walaupun sikit kita. Salli ala Muhammad. Salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Enggak nak sebut, nak buat macam mana yang para sahabat buat tadi ni, tak mampulah kot. Tapi baca bagi banyak sikit bulan Ramadan. Ni, ada di kalangan kita ni lah ni, Quran tak baca dah ni. Tak baca dah. Tahu pasal apa? Pasal baca waktu mula masuk Ramadan ni. Oi, nak khatam 30 juzuk punya pun. Bila nak khatam 30 juzuk, dia kena baca satu hari satu juzuk. Hari pertama okey dah, hari kedua okey, dan hari ketiga dia tak sempat lagu mana. Tak galut-galut dapat baca separuh juzuk. Bila tinggal separuh juzuk, dia tahu esok dia nak kena top up bagi jadi satu juzuk balik. Dah kena baca 1,5 juzuk. Dia kata janganlah. Mai esok dia berderah-derah, dia dapat separuh juzuk juga. Dia fikir susah nak kena top up bagi jadi 2 juzuk. Tak, akhirnya buat apa? Akhirnya tutup. Weh, tak ada kerja. Itu lagi dah. Sebab tu tuan-tuan sekalian, tiap-tiap tahun pun mula tang mana? Mula tang mana, habis tang mana? Mula tang surah Baqarah, habis tang surah Baqarah. Itu yang lancar. Surah Baqarah tu lancar je. Lancar je baca. Lepas masuk Ali Imran, kokak. Itu tak pasal apa. Tiap-tiap tahun ulang surah Baqarah tu. Itulah kita banyak baca Quran. Nombor 1, tuan-tuan kena mulakan hari dengan Quran. Mulakan hari dengan Quran. Bacalah walaupun sikit. Sebab nak ambil barakah pada Quran. Sebelum baca yang lain, baca Quran. Kawan kita telefon, baca kat tu, mesej masuk tu dalam grup kita tu, penting benda tu. Oh, aku tak baca Quran lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Subhanallahu azim. Aku baca. Dia punya nak jaga, tak mau ada baca yang lain dulu sebelum baca Quran. Sebab ulama sebut celaka seorang yang memilih untuk baca yang lain sedangkan Quran dia tak baca lagi. Quran yang sempurna, tak ada satu salah tu, dia letak nombor 2. Yang salah banyak, yang penuh dengan fitnah macam-macam, yang tu dia pilih dulu. Nombor 2, kena ada, dia panggil saya semua usaha untuk mengkhatamkan Al-Quran.
Kena ada usaha untuk khatam Quran. Masuk baca sikit terus bagi lama-lama dia khatam. Seronok kalau kita baca Quran macam baca surah Yasin. Semua Quran tu macam baca surah Yasin. Sedap. Kan? Antara benda yang menyebabkan kita malas baca atau apa? Pasal tak lancar. Itu yang menyebabkan kita malas baca. Kalau kita baca lancar, syoknya berat. Nak tahu best tak best kan? Kalau kita taruh Quran, main tang kita surah Yasin. Syok. Endak semua kita. Orang buka kodok terus tu. Main tang kita tengok surah Yasin. Dia kata tak apa, saya baca 2 muka surat. Bukan main. Apa relax dia betul apa? Syok kan. Lepas tu lagi buka tu. Tak boleh tak kalau seluruh Quran macam surah Yasin. Tak pasal apa surah Yasin tu kita lancar. Daripada kecil ulang tu. Cuba seluruh Quran kita ulang macam surah Yasin tu. Maka seluruh Quran kita lancar macam surah Yasin. Kena buat macam mana? Khatam tiap-tiap tahun Quran. Kalau kita nak khatam Quran tiap-tiap tahun juga. Tuan-tuan sehari tuan-tuan baca slide. Tuan-tuan baca slide muka surat. Slide je. Masuk 2 muka surat. Sehari baca muka ni. Pagi baca satu muka, petang baca slide je. Dalam masa 10 bulan tetap khatam 30 juzuk. Betul tak saya kata? Quran ada 30 juzuk. Tuan-tuan target 10 bulan untuk khatam Quran. Maksudnya kalau 30 juzuk untuk 10 bulan, sebulan tuan-tuan kena khatam 3 juzuk. Kena baca 3 juzuk. 3 juzuk bersamaan dengan Salih Al-Samad 60 muka surat. Satu juzuk 20 muka surat. Betul kan? Jadi nak kena baca 60 muka surat dalam masa 1 bulan. Sebulan ada 30 hari. Jadi kalau 30 hari bahagi 60 muka surat bahagi dengan 30 masuk sehari 2 muka surat ya. Kalau kita konstan baca sehari 2 muka surat 10 bulan khatam 30 juzuk. Lepas tu baca lagi 10 bulan lagi khatam 30 juzuk. Tuan-tuan dalam masa 30 tahun tuan-tuan dah khatam 30 juzuk. Tu tak kira lagi bulan Ramadan. Bulan Ramadan tuan-tuan mungkin boleh khatam sekali ke apa semua. Maka dapat setahun dapat khatam 2 kali. Umur 30 tahun dah khatam 60 kali Quran. Okeylah. Faham tak faham? Yang kedua. Yang ketiga, kita kena beramal dengan surah-surah amalan. Surah Al-Mulk nak tidur setiap malam, surah Waqiah petang lepas asar baca, pagi-pagi bacalah dan 10 ayat terawal, 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Nak tidur lagi baca Qul ya al-kafirun. Nak tidur baca 3 qul tiup atas tapak tangan sapu seluruh badan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, surah-surah amalan yang kita kena amal pada setiap hari. Itu hak di antara Quran ialah dengan kita membaca Al-Quran. Yang berikutnya, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Hak Quran kita pada Al-Quran ialah at-tilawah. Kena tilawah Al-Quran. Apa beza baca Quran tadi dengan tilawatul Quran? Nampak macam sama tapi beza. Tilawah Al-Quran, kita baca Al-Quran dengan faham dan fokus. Baca tadi baca tilawah, dia baca, dia cuba untuk faham dan dia fokuskan. Sallallahu alaihi wasallam cuba untuk faham makna dia, cuba untuk ikut dan cuba untuk beramal. Adapun baca Quran, baca je, apa baca je. Tilawah inilah kunci untuk khusyuk dalam solat. Kalau seorang yang tilawah Quran, dia ada tone baca dia. Waktu sampai pada ayat-ayat tertentu, memek muka dia berubah mengikut ayat-ayat yang dia baca. Kalau cerita tentang azab, dia takut, nampak ketakutan. Baca tentang nikmat, dia jadi seronok, senyum. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Utuma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salat. Dan bacalah apa yang turunkan kepadamu daripada Al-Quran ini dan amalkanlah kandungannya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nabi SAW tuan sembahyang, tiba-tiba macam nak pergi ke depan. Macam nak pergi ke depan. Waktu sampai baca tu ayat berkaitan dengan surga, seolah nampak macam buah-buahan surga kat depan. Mai satu part baca, tunduk ke belakang. Pasal apa? Waktu baca cerita tentang neraka, seolah macam api menjulang-julang kat depan. Saudara semua. Yang berikutnya, nak berhabis dah.
Yang kelima, at-tadabbur, mentadabbur Al-Quran. Cuba untuk faham makna dia. Salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, salli ala Sayyidina Muhammad. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dan apakah mereka tidak mentadabbur Al-Quran? Salli Muhammad. Ataukah hati mereka itu, salli ala Sayyidina Muhammad, telah terkunci? Surah Muhammad. Kemudian salli ala Sayyidina Muhammad, at-tadzakur. Yang keenam, memberi peringatan. Kita ambil peringatan, ambil pengajaran daripada iktibar yang ada dalam Al-Quran. Kisah-kisah yang Allah cerita dalam Al-Quran itu ada pengajaran-pengajaran dia, ada catatan dia, ada peringatan dia. Bukan setakat nak baca, macam mana nak ambil ayat tu jadi pengajaran kat kita. Dan yang terakhir, dia panggil al-ittiba', yakni ikut. Semua yang ada dalam Quran itu adalah untuk dipraktikkan, untuk kita amalkan. Jadi, salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Allah sebut dalam Quran, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'u wattaqu la'allakum turhamun. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan, yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Itulah tuan-tuan 7 perkara hak kita dengan Al-Quran. Paling tidak ada sesuatu dengan Al-Quran tu untuk kita. Sayang tuan-tuan, kita ni subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, sampai tak faham sepatah pun apa yang Allah nak bagi tahu dekat kita dalam Quran. Dan tak ada usaha pun untuk faham. Ni umur berapa dah ni? Ada kawan-kawan kita mati Quran sepatah pun tak faham apa. Paling tidak surah yang kita duk ulang tiap-tiap kali, qul ya Allah, qul ya Allah, duk ulang tu tiap-tiap hari, tak pernah tinggal 2 surah ni. Tapi apa yang Allah nak sampaikan kepada kita dalam surah qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad tu? Pernah tak sekali-sekali pergi duduk nak faham, buka kitab tafsir apa yang Allah nak sampaikan dalam surah qul ya dan qul apa ni, surah al-kafirun dan surah sallallahu alaihi wasallam al-ikhlas tu, sampai kita baca setiap hari. Yang Nabi cerita sepertiga Al-Quran, yang 3/3 Al-Quran itu bagus. Apa penting dan hebatnya sampai duk baca ni macam ni. Tapi tak pernah pun duk usaha nak faham. Tapi kita ni dah takkan nak mati dalam keadaan sampai tak baca pun tak faham Quran Allah. Itu tuan-tuan, ulama-ulama ada himpun kat kita nama dia kitab tafsir Al-Quran. Berusahalah untuk faham, insya-Allah. Mudah-mudahan jadi manfaat bagi kita. Dan cukup sekadar tu untuk malam ni. Kita jumpa lagi di lain masa dan ketiga, insya-Allah. Oleh Jumaat. Terima kasih sebab bertahan ni. Nampak teruk tu. InsyaAllah. Ni program saya berapa hari tak tahu ni. Daripada tadi ni pakai baju ni. Yang pakai baju Melayu ni pasal tadi ada rakaman tanya ustaz. Dia akan bersiaran pada pagi raya. Jumaat. Dengan kuih apa modul dah kat depan, tinggal tak makan saja. Jadi petang tadi, betul tadi program tadi lepas buka puasa hari dan tuan-tuan yang ketiga dah petang ni. Hari ni dah 4 program dah. Ramadan puasa juga, program banyak juga. InsyaAllah mudah-mudahan jadi manfaat untuk kita. Ya, lagi banyak, lagi hujung Ramadan, lagi banyak ibadat kita kena buat. Hari kita betul banyak-banyak. Jangan duk tinggal tarawih lah, jadi besar ni. Masa lagi bangkit awal-awal sikit, sembahyang sunat tahajud 2 rakaat, sembahyang sunat taubat 2 rakaat, sembahyang sunat hajat 2 rakaat. Witir tadi dah buat dah, tak buat dah lah, cukup dah. Dan lagi lepas tu baru sembahyang, baru kita makan, baru sahur. Jangan tinggal masjid, buat qiyamul lail, main kalau boleh buat. Kita ada kekuatan untuk kita berqiyamul lail bila kita duduk ramai-ramai. Kekuatan tu ada. Nabi SAW pun 10 akhir Ramadan tak pernah tinggal masjid, duduk di masjid saja. Kita main waktu qiyamul lail tu pun besar rahmat dah untuk kita. InsyaAllah jangan tinggal, insyaAllah. Cukup sekadar tu, saya minta ampun, minta maaf salah silap. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan ada pengumuman sikit kat luar sana. Saya ada buat jualan buku saya. Saya buat buku solat-solat sunat, himpunan solat-solat sunat. Dia ada panduan solat-solat sunat itulah untuk kita amalkan. Harganya RM18 saja. Hari ini kita buat promosi RM15 saja. Yang keduanya, saya dah buat jualan kurma Ajwa Aliyah Madinah ni. Kurma lembut dan ajwa lembut. Ini kita buat promosi juga untuk habiskan stok. Saya selamat 4 kotak 100. Kalau satu kotak RM30, 4 kotak jadi 100 saja. Yang ketiganya, kita buat tabung untuk pembangunan pengurusan pembelian tanah
Ma'had Darul Faizin Cawangan Melaka. Kalau malam ni malam Al-Qadar, tuan sedekah paling jadi gandaan seperti 80 tahun lebih kan. InsyaAllah ada tabung kita sediakan dekat luar sana. Kami masih cari 25 juta lagi insyaAllah. Mudah-mudahan jadi manfaat pada tuan-tuan sekalian. Saya cuma bantu untuk uruskan saja insyaAllah. Ada semua ada kat luar sana, tuan-tuan pergilah tinggal insyaAllah jadi manfaat. Wallahu a'lam.